Menurut laporan World Health Organization WHO pada tahun ini pada 30 September sebenarnya secara global hampir satu daripada 7 orang pada tahun 2021 dikatakan hidup dengan gangguan mental. Tanda-tanda kesihatan mental tu apa dia? Apa yang terbayang dalam fikiran kita bila orang kata ada masalah kesihatan mental? Biasanya orang cakap apa? Gila. Apa ni? Tak siuman. Ya, tapi sebenarnya kita perlu bezakan apa itu kesihatan mental dengan apa dia penyakit mental. Okey, kalau seseorang tu tidur kurang daripada 6 jam. Okey, 6 jam semua orang tak kurang kurang daripada 6 termasuk saya sebenarnya. Okey. Mempunyai risiko 2 kali ganda mengalami keresahan dan kemurungan. Betul tak? Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua para tetamu, rakan penganjur serta hari ini yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Forum Mental Fit, Reset, Recharge, Rise yang berlangsung di Dewan Orchid, BCIC Lodge, Kompleks Dagangan Mahkota. Jadi terima kasih kepada semua wanita-wanita hebat juga jejaka-jejaka yang ada di belakang. Kita ada hari ni jururawat lelaki daripada KPJ. Ada yang dah pergi cek kesihatan tak? Dah okey ke tak okey? Saya dah tahu dah, saya obes. Okey. Menurut laporan World Health Organization WHO pada tahun ini pada 30 September sebenarnya secara global hampir satu daripada 7 orang, iaitu daripada lebih kurang 1.1 bilion 2021 tu pada tahun 2021 dikatakan hidup dengan gangguan mental. Dan gangguan mental ni selalu dikaitkan dengan kebimbangan dan juga yang paling lazim kita panggil kemurungan ataupun kalau orang Pahang disebut anxiety. Orang Pahang anxiety dengan depression. Orang Pahang? Sebab hari ni saya dapat tahu dalam Dewan ni ada 5 parlimen yang ada. Sebab masa saya berbincang dengan Kemas kata nanti Puan Raza ramai PM akan datang. Saya dah berdebar dah. PM? Saya kata PM? PM tengah sibuk dengan ASEAN kan. Lepas tu pergi mengata-kata PM. Oh rupanya saya tanya PM tu yang mana satu? Dia kata daripada 5 kawasan. Alamak pelik pula. 5 kawasan tu mana? Ada Kuantan, ada IM, ada Paya Besar, ada daripada Maran, daripada Pekan. Rupanya apa? Pendidik masyarakat. Jadi saya rasa berilah tepukan kepada diri sendiri kena berjaya. Ada pada hari ni PM kita ni. Saya ingin kongsikan lebih 720,000 kematian setahun dicatatkan berlaku akibat bunuh diri dan sebenarnya kini menjadi punca kematian ketiga. Ketiga bagi remaja lingkungan umur 15 hingga 29 tahun. Ini bukan saya cakap, ini memang daripada berita, daripada jurnal, daripada laporan. Dan di Malaysia, bolehlah lepas ni janganlah duk sibuk tengok hari ni Ukasha pergi mahkamah ke apa semua. Tengok juga ni laporan NHMS, National Health and Mobility Survey. Boleh type NHMS. Pada tahun 2019 melaporkan kita ni, rakyat Malaysia ni sebenarnya sedang menghadapi dipanggil the hidden epidemic. Macam tajuk filem pula ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil wabak tersembunyi atau senyap yang sebenarnya menganggarkan lebih 424,000 kanak-kanak Malaysia ada masalah mental. Jadi kalau saya nak cerita panjang nanti biar kita punya panel yang akan cerita. Kalau saya nak sedarkan semua orang, kadang-kadang kenapa kalau diikutkan punca kanak-kanak tu ada masalah mental memang daripada rakan sebaya
Dan kita takut daripada mak ayah dia ni. Kuat, bleber. Bleber tu bleber? Okey, justru kita hari ini akan bukan saja berbincang tentang simptom, kita akan fokus kepada kemahiran praktikal untuk kita cekau tahu cekau baguslah PM ni memang bagus lah. Pulang kepada komuniti dan juga sekolah tadika dan khasnya pastilah kemas lah untuk di tempat kerja dan di keluarga. Okey, saya kenalkan dulu panel jemputan kita ni bukan calang-calang, nampak memang muda ngek. Orang khabar macam sekolah je kan, baru lepas universiti. Di sebelah kiri saya ni adalah Puan Nur Farhah Muhammad Najib. Berikan sedikit tepukan kepada Puan Nur Farhah. Beliau adalah merupakan pegawai psikologi kaunseling di Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan. Beliau memulakan perjalanan akademiknya sebagai graduan UiTM yang bagi bidang Diploma Sains Geometrik. Very interesting punya orang kata apa? Bidang lah dan kemudiannya dia beliau sambung pengajian ke peringkat ijazah sarjana muda psikologi kelas pertama di Universiti Islam Melaka. So kita pun pelik, dia ni kaji-kaji geometrik tiba-tiba dia pergi psikologi, psycho ke? Kan? So boleh tanyalah nanti dengan Puan Nur Farhah kenapa. Dan setelah itu Puan Nur Farhah sambung pula pengajian dia kepada ijazah sarjana pendidikan bimbingan dan kaunseling di UKM. Memulakan khidmat sebagai pembantu penyelidik di Universiti Sains Islam Malaysia USIM dan kemudiannya di UKM, seterusnya bersama KKM, bermula di Jabatan Kesihatan Negeri Selangor kan, betul di Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, dan 2023 beliau berada di Kuantan. Baik, selain daripada bertugas, Puan Farhah juga sangat aktif dalam penulisan jurnal dan buku. Jadi kalau PM-PM yang ada kat bawah ni, bolehlah tuan-tuan dan puan-puan baca yang ada tadi. Oh, saya diberitahu kita pun ada live. Jadi kita nak beritahu kepada kawan-kawan PM lain yang tak berada di sini. PM-PM yang ada tak berada di sini bolehlah juga sama-sama layari website dan bacalah jurnal-jurnal yang berkaitan. Okey. Di kanan saya ataupun di kiri Puan, saya perkenalkan Puan Hong Ching Yi, Pegawai Pendidikan Kesihatan Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan, dan kini beliau bertugas di Unit Promosi Kesihatan. Beliau berkelulusan sarjana Sains Kesihatan, maknanya paling tinggi ialah sarjana Kesihatan, ambil pendidikan kesihatan di UKM, dan saya seronok nak share beliau rupanya alumni Open University Malaysia, ijazah sarjana muda psikologi daripada OUM, dan beliau merupakan pengamal kesihatan bersekutu berdaftar di bawah Akta Profesi Kesihatan, juga sebagai accredited trainer HRD Corp dan juga skuad wajah insaniah dan perlindungan kanak-kanak. Selain daripada tu Madam Hong lah saya panggil Madam Hong juga adalah seorang pengamal dan pendidik terapi seni ekspresif. Mungkin lepas ni Kemas boleh panggil Madam Hong untuk ajar PM-PM kita ni yang menggabungkan elemen seni dan psikologi untuk membantu individu serta komuniti mencapai keseimbangan emosi. Baik, nanti saya kenalkan lagi lah. Kita tak nak buang masa sebab hari ni macam pendek. Kita nak teruskan dulu dengan pusingan pertama ni. Kita nak cerita pasal reset. Reset, tahu tak reset? Bukan sembuh nyamuk tu ya. Reset ni maknanya kita mula semula bertekan butang tu. Jadi soalan saya yang pertama kepada panel kita, ramai sekarang sebenarnya antara kita ni tak sedar yang kita ada tekanan sampai kita menjejaskan prestasi kerja dan juga hubungan sosial. Minggu lepas baik, minggu depan up dekat Twitter pula tak nak kawan dah dengan dia. Contoh menyampah kan. Contohlah antara contoh-contohnya kan. Bagaimana seseorang tu boleh reset semula minda dan emosi mereka tu dengan dia mengenal pasti tanda-tanda awal masalah kesihatan mental. Tadi kan saya suruh pandang kanan, pandang kiri kan. Tujuan dia kita tengok kawan kita normal. Pandang kanan, pandang kiri. Normal Nanti bila keluar, kita pun cakap dalam hati, oh patutlah dia macam tu, kesian kat dia. Nanti kita sampai ke hujung, kita tahu macam mana nak tangani masalah tu. Saya serahkan pada Puan Farhah. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Ya, selamat petang. Terima kasih saya ucapkan kepada puan moderator kita, ya, Puan Razalina. Ya, walaupun rasanya baru bertemu hari ini, tapi rasa macam dah rapat, dah macam dah lama dah kenalnya, ya. Dan bersama dengan saya juga, ya, panel Puan Hong, ya, rakan di Pejabat Kesihatan Daerah Kuantan lah. Cuma saya berkhidmat sebagai pegawai psikologi kaunseling di Klinik Kesihatan Indra Mahkota. Ada sesiapa yang pernah jumpa dengan saya? Tak ada lagi, insya-Allah, ya. InsyaAllah, ya. Berjumpa dengan pegawai psikologi ni bukanlah menunjuk yang kadang-kadang kita ni ada masalah. Ya, ada orang yang memang dia dah A pun. Mungkin jumpa dengan kami tu dia nak jadi A+ je sikit. Alright. Ya, jadi insya-Allah untuk permulaannya soalan moderator tadi, ya, Puan, tanda-tanda kesihatan mental tu apa dia? Apa yang tergambar, terbayang dalam fikiran kita bila orang kata ada masalah kesihatan mental? Biasanya orang cakap apa? Gila. Apa ni? Tak siuman. Ya, tapi sebenarnya kita perlu bezakan apa itu kesihatan mental dengan apa dia penyakit mental. Itu yang kadang-kadang kita salah beri kefahaman lah tentang maksud kesihatan mental dengan penyakit mental. Kesihatan mental ni apa dia? Kalau mental kita sihat bermaksud tenang, macam puan-puan hari ni lah. Boleh datang ke BCIC ni, ya. Maksudnya kita boleh berfungsi seperti biasa. Kita boleh datang bekerja. Apa dia? Lepas tu kita boleh urus emosi kita, urus stres kita dengan baik. Kita boleh membuat keputusan dengan rasional. Ya. Itu menunjukkan tanda-tanda kesihatan mental kita dalam keadaan baik. Ya, sebab sihat mental sama juga sihat fizikal. Ya. Cuma ya, bila kita kata kita ada masalah penyakit mental, yang itu kita perlu didiagnose oleh doktor psikiatris, ya. Baru boleh mengesahkanlah yang kita ada penyakit mental. Tapi sebab itulah kita perlu lihat dulu kesihatan mental. Sebab ini sign awal, tanda-tanda awal yang kita boleh cek supaya kita tidak pergi kepada penyakit mental. Sebab itu, ya, kalau boleh, ya, intervensi awal perlu diberikanlah apabila kita melihat ada dah simptom-simptom kesihatan mental, isu kesihatan mental dekat dalam diri kita. Okey, saya bahagikan kepada 4 aspek lah, ya, kalau kita nak tengok tanda-tanda kita ada isu kesihatan mental. Aspek yang pertama, fizikal. Bila kita dah rasa kita ni ada isu kesihatan mental, apa dia biasanya? Fizikal kita. Mula rasa sakit-sakit badan, pening kepala, sakit kepala, rasa stres, tegang. Ada rasa tak rasa sekarang ni? Tak ada. Ya? Alhamdulillah, ya. Ya? Maksudnya itu tanda-tanda fizikal kita. Kemudian mungkin kita sudah mengalami masalah gangguan tidur. Tidur mudah terjaga, contoh. Lepas tu nak tidur balik susah. Terlebih tidur ataupun kurang tidur. Terlebih makan ataupun kurang makan. Itu juga antara tanda-tandanya, puan. Ya, selain itu apa lagi? Tanda-tanda fizikal yang kita boleh lihat. Sebab itu jangan nafikan kalau kita perasanlah anak-anak tadika ke, anak-anak taska ke, ataupun anak-anak kita sendiri pun. Ya, kalaulah nak pergi sekolah tu macam tiba rasa banyak je alasan dia. Mama, ibu, umi, hari ni saya sakit kepala. Hari ni saya sakit perut. Kadang-kadang mungkin itu adalah tanda anak kita dah ada simptom fizikal stres tu. Ya, tapi dia tak boleh nak expressnya dia stres tu. Ya, tapi sebenarnya kadang-kadang itu alasan yang dia beri. Tak pelik, ya. Ada je alasan anak tak nak pergi sekolah sebab hari ni dia sakit perut. Hari esok sakit kepala lah, apa-apa lagi lah. Kadang-kadang simptom-simptom itu pun dah menunjukkan mungkin anak kita dah ada stres. Ya. Okey, apa lagi yang kita boleh lihat, ya, dalam aspek fizikal tu tadi, bila kita ada stres sebab otak kita dia dah keluarkan hormon stres tu, hormon kortisol. Bila hormon tu keluar, ya, itu yang membuatkan kita dah
tak boleh nak berfikir secara rasional. Ya, badan kita, sistem saraf kita dah mula terganggu, sistem pencernaan kita pun dah mula. Itu sakit-sakit perut apa tu kan, nervous kan. Okey, lepas tu apa dia lagi? Ya, kita punya imun badan ya mudah tak sihat. Itu antara tanda-tandanya. Okey, dari segi sudah aspek emosi dia. Mudah nak marah. Mudah tersinggung, kecil hati, sensitif. Ya, apa dia lagi? Dari segi emosi dia. Ya, rasa kosong. Kadang-kadang saya tak tahu nak kata apa puan. Nak rasa gembira pun tak, sedih pun tak. Ya, itu yang kita rasa enam lah kan. Rasa kosong tu tadi. Kemudian dah rasa diri tak berharga, saya ni tak bagus, saya ni apa, tak okey, apa lagi? Semua tak okey lah, tak lah. Ya, yang itu mula kita rasakan ada pada diri kita. Kemudian kita dah mula hilang rasa semangat. Contoh, dulu suka memasak, hari-hari suka masak, ya, jamu orang makan. Lepas tu dah tak nak buat benda yang kita suka tu. Dulu suka main bola, suka apa lagi? Sukalah buat aktiviti menanam, lepas tu dah tak suka dah buat. Mula hilang rasa semangat ya buat sesuatu yang kita suka. Lepas tu mudah rasa cemas. Itu yang kata simptom anxiety tu tadi. Ya, rasa berdebar-debar, jantung laju. Pernah tak rasa sampai macam tercekik? Ada yang sampai tahap mungkin panik. Ya, rasa macam nak mati. Ya, ada yang rasa macam tu. Ya, itu mungkin contoh-contoh dari sudut aspek emosi lah. Ya, tanda-tanda yang kita boleh lihat ada pada diri seseorang tu. Dari sudut aspek kognitifnya, pemikiran dia apa dia? Tanda-tanda bila seseorang dah ada isu kesihatan mental. Cepat lupa, hilang fokus, cepat ngantuk, sudah. Ya, ya. Ya, bila kita buat kerja tu mudah je terganggu. Tadi saya nak buat apa? Lepas tu mula dah tertinggal kunci lah, tutup lampu lah, mula rasa dah tutup ke belum? Ya, pusing balik semula. Pernah tak buat macam tu? Terima kasih sebab jujur dengan saya. Ya. Kemudian mungkin kita dah ada overthinking. Fikir je, fikir tapi tak selesai pun. Duk main dalam kepala kita sahaja. Ya. Itu juga adalah tanda-tanda ya dari segi sudut pemikiran kita. Ya, lepas tu kita mula dah sukar untuk buat keputusan. Ya, tak yakin dengan keputusan yang kita buat. Itu juga menjejaskanlah ya dari segi sudut kognitif dia. Kemudian self talk, yang negatif self talk lah ya, dah mula macam saya cakap tadi sudut emosi sama jugalah ya. Rasa diri dah tak bagus, aku ni tak cantik macam orang lain lah, aku ni apa lagi. Macam-macam zaman dunia sekarang, tengok TikTok, tengok Facebook ya, dekat media sosial dan sebagainya. Yang mula dah membanding-bandingkan diri dengan orang lain ya. Jadi antara perkara-perkara yang kita boleh lihat dari segi sudut aspek kognitif lah ya, pemikiran seseorang tu. Dia otak kita ni dia macam komputer. Ya, bila dah terlalu banyak tab-tab yang dah dibuka tu tapi tak ditutup ya, jadi kita punya fungsi tu pun dah semakin perlahan lah. So sebab itu kita nak kena bantu diri kita lah ya. Itu yang dipanggil reset tu. Ya, kita kena berhenti sekejap ya untuk bantu diri kita berehat. Ya, dan aspek yang terakhir yang kita boleh lihat tanda-tanda isu kesihatan mental ni dari sudut sosial dia. Sosial dia apa dia puan-puan? Tuan-tuan ada sikit kat belakang kan. Apa dia? Mula dah tak minat jumpa orang. Contoh elak perbualan. Ya, lepas tu apa? Menyendiri, suka duduk dalam bilik seorang-seorang, balik rumah lepas tu tak nak buat apa-apa dah. Saya nak duduk dalam bilik je. Macam tu. Ya, kemudian orang tak buat apa pun kat dia, tapi dia mula rasa macam diri disisihkan, kena pulau dengan orang. Contohnya. Ya. Boleh jadi kita salah faham dengan orang sekeliling kita. Ya. Sebab bila kita dalam keadaan stres, puan-puan, kita memang tense untuk berfikiran negatif tu tadi, dan kita memang akan merasakan orang mula pun bercakap tentang diri kita lah, benda-benda yang negatif pun dah mulalah kita rasakan
terhadap orang sekeliling kita juga. Ya? Okey, lepas tu contoh prestasi kerja. Dah mula menurun. Ya, dulu dia bagus je, datang kerja pukul 8. Awal lagi bukan pukul 8, 7.30 pun dah buka pintu pagar dah pun. Ya, contoh. Ya, tapi bila kita dah ada isu kesihatan mental, prestasi kita dah mula dah ada masalah ya dekat situ untuk pergi kerja dan sebagainya. Ya, jadi tuan-tuan puan-puan ya, aspek isu kesihatan mental ni tadi kalau saya sebut, kita boleh lihat daripada 4 perkara ni. Apa dia? Yang pertama, fizikal. Yang kedua, emosi. Pandai, patut jadi guru. Ya, 3, kognitif, pemikiran. Yang terakhir dari segi sudut aspek sosial. Okey, saya rasa cukup untuk sesi yang pertama ini. Ya, tanda-tanda isu kesihatan mental yang boleh kita lihat yang ada pada diri kita. Ya, alright, saya kembalikan kepada Puan Moderator. Terima kasih Puan Farah. Kalau kita tengok tadi kan, masa mula-mula Puan Farah tanya, semua tak mengaku. Tapi dia bila orang psikologi ni dia pandai. Lama-lama dah last semua mengaku. Dan apa yang Puan Farah kongsikan tadi memang betul kan, berlaku dalam kehidupan seharian kita. Kadang-kadang kita rasa macam bila kita tengok kawan kita, wih dia kata ada beratus-ratus biji Swarovski dekat tudung dia. Aku ni ada 2 biji je. Benda-benda kecil tu kadang-kadang dia trigger kita kan. Ataupun dia dah pakai baju ada yang bertingkat-tingkat kan, dengki bukanlah dengki tu bagus, tapi maksud saya benda-benda kecil yang kadang-kadang trigger kita kan. Macam tadi doktor pun ada doktor insya-Allah satu hari nanti Puan Farah kata contoh dulu rajin masak. Sekarang mungkin kita tahu kenapa dia tak rajin masak. Jadi esok kita percayalah kawan kita tu. Kita tahu mungkin dia ada masalah yang dia tak pernah share dengan kita sebelum ni. Boleh banyak tips-tips tadi. Cantik ke tidak tips tu? Ada rakaman. Boleh tengok semula. Okey, kita pergi pula kepada Madam Hong dari sudut kesihatan awam sebenarnya, apakah sebenarnya berdasarkan apa Puan Farah cerita tadi, pencegahan awal yang sebenarnya kita boleh amalkan secara ringkas je dalam komuniti. Banyaknya tak payah keluarkan duit yang banyak ke apa ke. Benda tu sebenarnya kita buat hari-hari kan. Kadang-kadang mereka ni mungkin tak sedar. Cuma kita bagi sikit kesedaran kepada PM-PM kita ni bahawa apa kita buat tu betul. Supaya mereka menjadi seorang yang lebih sihat, orang yang lebih ceria di tempat kerja. Saya silakan Madam Hong. Selamat petang semua. Terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Farah. Okey, saya adalah Puan Hong. Okey. Tadi menarik. Okey, tadi semasa Puan Farah cerita tentang ada tak siapa pernah jumpa dengan Puan Farah? Semua orang tak mengaku kan? Tak ada. Ya, betul, tak ada. Okey, kita semua sihat, betul tak? Tapi nampak sihat je. Sihat ke tak sihat tak tahu lagi. Okey, saya nak sharing sikit. Okey, sebenarnya kita jangan, bagi saya stigma tu. Kita kena buang stigma sebenarnya. Saya pun jumpa juga kaunselor. Saya sentiasa juga buat sendiri, especially art terapi. Okey, saya merawat diri sendiri. So, sebenarnya dalam Malaysia ada 500,000 orang. Dia berapa? Mengalami kemurungan. Dia ringan ke, berat ke, sederhana ke, itu cerita lain. Tapi kemurungan tu semua orang ada. Actually. Kita semua perempuan kan. Okey. Bila time untuk apa? Time period. 1 bulan mesti ada 2-3 hari. Kenapa lah I punya mood hari ni macam ni mesti ada something. Ya, ada nak sharing? Ada letup. Okey, jangan letup lagi, nanti dulu. Okey, itu tadi kita kata 500,000 orang Malaysia 18 tahun ke atas. Tak ada yang bawah 18 tahun kan kat sini? Tak ada kan? So maksudnya kita semua adalah possibility untuk kemurungan. Jangan risau. Bila kita murung, kita carilah shopping lah sikit.
Cuci-cuci mata sikit. Okey, next adalah apa tu? Okey, satu lagi kajian. Dia menyatakan bahawa, okey, sini berapa ramai orang? Sini berapa ramai peserta? 100. 100. Adalah, okey. Kalau 100, okey, kita ada dalam 3 orang, okey, ada 1 orang tu ada simptom kemurungan. So kita ada 90, kira-kira 100 orang. Berapa ramai orang ada simptom kemurungan? So jangan risau. That's why kenapa kita kena riset. Hari ni saya dah ke sini untuk mengajar riset yang tak perlu bayar. Okey. Okey, macam ni. Kita nak buat macam mana ni? I nak tanya dulu. Semalam lah, okey, jangan tanya lama-lama. Tanya semalam je. Okey, berapa lama you tidur? Oh, lama. Sukanya tengah lama. Okey, 9 jam ke atas ada tak? 8? 7? 8. Okey, 8. Okey, lagi 7? 7 ada. Angkat tangan. Puan, nanti kita kena buka session kat luar ni. Okey, puan-puan. Okey, nak cerita ni. Ayah. Macam mana nak cakap ni? Hayo. Okey, menurut kepada NHMS, okey, satu kajian yang menyatakan bahawa 2 daripada 5 orang rakyat Malaysia tidak cukup tidur. Betul lah tu. Mana cukup? 7 jam siapa? Dah tu orang angkat. Ada 1 orang je cukup. Angkat je, jangan malu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengok tak sampai pun 10 orang. 10% daripada 100 orang tak ada. So, maksudnya kita semua orang adalah tidak cukup tidur. Hayya, macam mana ni? Actually, tidur tu adalah untuk kita punya reset. Okay, reset otak kita. Okay. Ini bukan saya kata, ini orang American kata. Okay. Orang putih kata, okay. Dia cakap, okay. Okey. Dia cakap, okey, kalau seseorang tu tidur kurang daripada 6 jam. Okey, 6 jam semua orang tak kurang Kurang daripada 6 termasuk saya sebenarnya. Okey. Mempunyai risiko 2 kali ganda mengalami keresahan dan kemurungan. Betul tak? Semua orang ada possibility untuk kemurungan dan keresahan. So jangan ada stigma. Kalau rasa macam tak okey lah hari ni punya mood, pergi tidur. Pergi tidur. Cakap betul. Tidur untuk reset, bukan suruh tidur apa. Okey, kita tidur selain pada tidur saja, bukan setakat tidur, kena tidur yang berkualiti. Okey, kena tidur yang berkualiti. Okey, terus dia tutup mata, lepas tu buka, sudah cukup 7 jam. Okey. Lepas tu, okey, kenapa kita perlu tidur? Macam tadi Puan Farhan sudah cerita tentang kortisol. Okey, kortisol adalah satu hormon stres. Okey. Bila you tidur cukup 7 jam, okey, you punya kortisol tu akan ada pada tahap yang normal. So jadi first kita kena control diri dulu. Kita punya emosi sudah perempuan kan, susah nak kawal kan. Betul tak? So jadi kita usaha untuk kawalkan kita punya emosi. So supaya kita punya hormon kortisol tu tak keluar. So satu benda yang paling penting untuk kita reset kita punya badan macam mana?
Senang kan? Sekarang tak boleh lah. Belum lagi habis. Nanti balik tidur. Boleh? Okey. Satu lagi. Okey, pemakanan. Sudah tidur Okey, untuk reset kita boleh tidur. Satu lagi. Okey, nak tanya. Biasa makan last bila? Makan malam last pukul berapa? 10. Cok. Okey, 7 siapa? Okey, 7. 8. 9. Oi, semua 10. 10. Okey, last. 11 dan 12. Tak ada. Nasib baik, tak ada. Okey. Kalau boleh kita tak nak makan lewat. Kenapa tak nak makan lewat? Sebab bila you makan lewat, you akan mengganggu you punya tidur. Bila you ganggu you punya tidur, you punya kortisol itu tak normal. Bila you punya kortisol tak normal, you punya kemurungan akan muncul. Nampak tak? Semua daripada kita. Semua benda adalah di tangan kita. You nak buat macam mana? You nak macam mana? You nak mental yang sehat. First kena cukup tidur. Makan kena jaga. Okay, I nak tanya, siapa suka minum kopi? Minum kopi. Lagi? Kopi, okay, untuk maklumat perempuan kopi dengan gula, okay, dia boleh menyebabkan kita punya emosi, boleh mengganggu kita punya emosi. Ya, okay, apa yang dia, okay, I tengok kajian tulis apa. Okay, jap. I nak cari pula. Hilang dah. Kata mana pergi dah? Hayya. Saja. Sebenarnya gula dengan kafein, dia boleh mengganggu kita punya emosi. Dia boleh menyebabkan kita rasa resah. Betul tak? Betul tak orang yang suka minum kopi? Kan, jantung laju kan. Bila nak semua orang tahu kan? Bila kita minum kopi, kita makan manis sikit, kita rasa rasa lain sikit. Okey. So, lagi satu. Apa lagi? Satu lagi. Apa yang kita boleh buat? Tadi kita cakap tidur. Okey? Tidur boleh disebabkan oleh makan. Okey? Kalau boleh makan sebelum pukul 7. Sebelum pukul 7. Siapa nak diet lah selepas pukul 7? Macam saya, selepas 7 saya tak makan dah. Itu dah nampak Betul tak? Rahsia. Okay, last kali. Okay, nak tanya. Satu hari berapa lama you jalan? Oh, you cikgu lupa. Okay, ini lulus dah. Terus lulus. Okay, terus lulus dah. Okay, untuk aktiviti fizikal cikgu tak ada isu. Sebab you memang satu hari boleh jalan 10,000 langkah. Yeah. So, itulah aktiviti fizikal I tak risau. Okay, so jadi actually untuk kita reset kita punya kesihatan mental, apa yang perlu buat? Okay, semula first kita kena makan, kena tidur cukup. Okay, makan kena jaga. Okay, aktiviti fizikal you all semua sudah capai. Okay, sudah lulus satu, ada 2 lagi tak lulus. So balik macam mana? Bukan tidur sekarang nanti balik cukupkan 7 jam sekurang-kurangnya. Okay, boleh ingat, senang tak? Kita tidur bukan semata tidur tau. Okay, tidur kena bagi rehat. Kita punya otak kena reset. Kena tidur untuk rehat.
Okey? Okey. Setakat ni okey ke? Boleh faham ke? Senang saja kan? Okey. So untuk riset saya sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi. Terima kasih. Terima kasih. Madam Hong tanya diorang apa benda, banyak soalan-soalan, lepas tu ada tips-tips kan. Bila bab lain semua okey, tapi bila bab tidur tu diorang memang suka. Maknanya kita baru sedar bahawa sebenarnya tak cukup tidur ni memberi impak yang sangat besar. Dan sebenarnya sebaik-baiknya kalau kita nak tidur, kita kena tidur sebelum pukul 12 malam. Dan kalau kita nak bangun, kita bangun paling awal pun tak apa, pukul 3:30, 4, 5, 6. Itu tak tidur? Tak tidur langsung? Masalahnya dia tak tidur waktu siang, dia tidur kat office macam mana? Okey, macam saya rasa PM ni tak ada masa nak tidur, betul tak? Anak-anak semua kan. Tapi kena jaga kesihatan. Tuan-tuan dan puan-puan kena mulai, kalau especially umur dah 40 ke atas, kena mula tidur awal, kena makan awal, jangan makan lewat. Saya tengok tadi masa angkat tangan pukul 7 ada, pukul 8 ada, pukul 9, yang lain tu pukul 11. Saya rasa yang tak angkat tangan tu mesti pukul 1 pagi ke atas. Dia takut nak angkat tangan kan. Okey. Baik, seterusnya saya nak share sikit lah kalau ditengok dalam data PDRM kita pun selalu dengar sekarang ni banyak masalah-masalah buli dan sebagainya kan. Trend keselamatan diri ni turut membimbangkan, di mana dilaporkan pada 2023 menunjukkan bahawa ada lebih kurang 1087 kes bunuh diri, meningkat daripada 981 dan melepasi 1100 kes sehingga 2024. Isyaratnya ialah kita kena ada intervensi awal, di mana literasi kesihatan mental di komuniti tu kena dibuat dengan cepat. Dan saya rasa anda, wanita-wanita, jejaka-jejaka yang ada di dalam dewan ni adalah merupakan orang yang orang kata frontliners lah yang memainkan peranan tersebut. Dan di pihak dasar Kementerian Kesihatan Malaysia melalui National Strategic Plan for Mental Health 2020 hingga 2025, termasuk ada juga dicatatkan sasaran kemurungan remaja tu dia daripada 18% kepada 10% tu, ini kita kena boleh buat melalui kerjasama seperti inilah, forum-forum, dan kita rasa bangga Kemas ada inisiatif bersama dengan OUM. Hari ini kita ada KPG Pahang di belakang tu. Kalau nak buat pemeriksaan, ada yang belum buat lagi, kita ada bukan calon-calon orang kat belakang tu, ada sister di belakang dan juga ada dengan timnya. Nanti kalau tak sempat tadi, pergilah kemudian nanti untuk buat pemeriksaan kesihatan yang basic. Baik. Seterusnya kita nak pergi kepada pusingan kedua. Tadi kita cerita pasal reset. Kita nak cerita recharge pula. Recharge ni kita nak pergi semula kepada Puan Farah. Kalau kita selepas melalui tekanan atau kemurungan, diorang dah jumpa dah apa punca dia tertekan. Dia terlebih tidur, dia kurang tidur, kurang makan, lebih makan, semua dia dah jumpa dah. Faktor-faktor tu. Jadi apakah proses recharge emosi yang paling mudah? Maksudnya apakah kaedah terapi, psikologi ataupun aktiviti-aktiviti sokongan emosi yang boleh membantu mereka ataupun di luar sana yang sedang berada di dalam live untuk mendapatkan semula tenaga mental dan keyakinan diri, ataupun mereka di kalangan-kalangan diorang ni, apa yang mereka berdapat, Puan Farah? Boleh share? Alright, terima kasih Puan Raza. Kalau ikut soalan tu tadi, apakah kaedah ataupun cara lah yang boleh kita bantu dalam untuk dari sudut emosi dan tekanan lah yang kita boleh lihat. Kalau dalam sesi kaunseling ni antaranya lah sebenarnya banyak macam teori approach-nya pegawai psikologi ataupun kaunselor gunakanlah dalam setiap sesi yang mereka jalankan terpulang cuma ada sesetengah yang saya boleh kongsi, contohnya macam dari sudut nak mengenal pasti jenis pemikiran yang negatif. Dalam cognitive behavior therapy, dia kata teori pemikiran tingkah laku. Dia kata jika kita betul dari sudut pemikiran dia akan juga bagus dari segi sudut emosi dan tingkah laku dia. Jadi sebab itu kena jaga dulu apa yang kita fikirkan. Dekat sini kita akan nilailah apa jenis-jenis pemikiran negatif yang ada pada diri dia. Kalau ikut CBT ni dia beritahu ada lebih kurang 11-12 jenis pemikiran negatif. Dan kalau kita perhatikan mungkin kita biasa ada salah satu daripada
pemikiran tersebut. Ya, contohnya, kita sering rasa macam dalam hidup kita ni mesti jawapannya ya ataupun tidak sahaja. Tidak. Ya, ada kadang-kadang ada benda tu dia boleh sahaja fleksibel dekat situ. Ya, bila kita terlalu rigid sangat, ya, itu yang kadang-kadang membuatkan kita pun akan rasa stres tu lah. So dalam CBT, Cognitive Behaviour Therapy ni kita ajar dulu untuk contoh dia betulkan cara fikir dia. Biasa macam ni lah, ya. Bila kita dah ada isu kesihatan mental tu tadi kan, yang kita mudah sensitif dengan orang, contoh dengan rakan sekerja kita hantar mesej dekat dia, lepas tu dia tak reply mesej kita, blue tick je mesej saya. So kalau respon kita, apa yang peringkat awalnya? Kita fikir apa? Contoh, siapa boleh berikan saya contoh? Kawan ni tak reply mesej saya ni. Tidur. Okey, good. Itu boleh membantu kita juga. Tapi kalau cara fikir kita pada peringkat tu, dia tak suka aku ke ni? Kenapa tak reply mesej aku ni? Itu dah boleh membentuk cara fikir yang salah lah, negatif dekat situ. Bila kita fikir macam tu, apa yang kita rasakan? Emosi kita pun terganggulah. Kan? Rasa sedih, frust, kan? Lepas tu mulalah tingkah laku kita pun sampai tak nak pergi kerja contohnya. Sebab kawan tak reply mesej tadi. Mood terganggu ni tadi. Ya? Jadi bila kita nampak simptom cara fikir kita macam tu, so sebenarnya kita ajar, restructure balik cara fikir kita tu. Contoh, kalau kita fikir macam tadi kawan kita, puan tadi ada beri contoh, dia tidur. Jadi pemikiran kita pun kita akan rasa lebih baik lah. Kan? Tak adalah kita nak fikir benda-benda lain dah. Kalau tidak dia, tadi mula fikir dia tak nak kawan aku dah, lepas tu mula dah fikir macam-macam lagi. Dia dah melarut-larut dah. Melerek dah masalah tu tadi dia fikirkan. So sebab tu kita kena bantu dulu kawal apa yang kita fikirkan dan kita restructure balik lah. Supaya fikiran kita positif, rasional, emosi dan tingkah laku kita pun akan lebih baik, ya, dekat situ. Okey, kemudian kita boleh juga dalam teknik dalam kita punya sesi counselling boleh juga buat ekspresis, journaling, menulis. Ya, kadang-kadang ada perkara yang kita tak luahkan, tak cerita dekat orang, tapi perempuan boleh buat benda ni dekat rumah. Ya, ataupun dekat tempat kerja ke, sediakan satu buku untuk kita ekspreskan kita punya feeling hari tu. Hari ni saya rasa apa? Hari ni saya rasa sedih, contoh. Sebab daripada skala 1 hingga 5, rasa sangat sedih kalau 5. Saya rasa okey 1. Siapa rasa hari ni emosi dia skala 4, emosi sedih dia tadi? Angkat tangan. Tak. Jadi semuanya hari ini insya-Allah bawah daripada 3 lah emosi sedih dia. Ya? Kadang benda yang simple je kita tanya kat diri kita. Tanya emosi asas. Rasa sedih, rasa marah, rasa takut, rasa bimbang, rasa gembira. Ya? Kalau tak tanya kat diri kita, tanya dekat anak-anak, tanya dekat pasangan. Ini benda simple. Abang-abang, skala emosi 1 hingga 5 rasa gembira. 1 tak ada rasa gembira, 5 rasa sangat gembira. Abang rasa berapa hari ni? Kalau 1 je dia beri tu, kita kena booster lah. Ada benda lah yang kita kena recharge juga dekat situ. Ya? Okey, itu antara contohnya. Ya? Kita boleh buat expressive writing tu tadi, journaling lah. Ya? Tapi pada yang sama kita pun boleh juga express dengan meluahkan perasaan kita pada orang yang kita percaya. Ya? Macam saya tadi, saya pernah berkhidmat di Talent Hill KKM 1555 di Pusat Kecerdasan Kesihatan Mental Kebangsaan. Dekat situ puan-puan, pengalaman saya pernah mengangkat panggilan mereka yang dah berada di atas bangunan. Pelajar. Kemudian mereka yang dah ada atas rel kereta api. Dia main kira lagi dengan saya. Puan, train akan sampai dekat saya. 5, 4, 3, 2, sudah. Saya pula yang kena, kami dulu yang kena bertenang dahulu sebelum kita nak bantu tenangkan. Jujurnya peringkat awal ketika saya kendalikan sesi di talian untuk kes-kes suicidal macam tu, maksudnya nak melakukan perkara-perkara yang boleh membahayakan diri dia,
memang paling asal adalah kami kena belajar untuk bertenang dahulu dan kita kena bantu pasien ataupun caller kita pada waktu tu pun bertenang juga. Ya, dengan cara apa yang bertenang? Okey, ini teknik yang ketiga yang kita boleh amalkan, mindfulness. Iaitu membawa diri kita untuk fokus pada waktu sekarang. Siapa ni dalam, walaupun dia dalam dewan, tapi kepala dia merewang-rewang dekat, sekejap lagi aku nak buat apa ya? Nak masak apa ya? Balik ni sekarang, bilalah ceramah ni nak habis. Okey. Macam tu. Ataupun, semalam ni kan, ni. Jaga-jaga. Sebenarnya ini yang kita kena sentiasa praktiskan, mindfulness. Kalau dalam keadaan emosi kita okey, sebenarnya okey lah untuk kita kadang-kadang terfikir macam tu. Tapi biasanya masalah-masalah yang kita hadapi ni disebabkan kerana kita terlalu banyak fikir perkara yang dah lepas dalam hidup kita. Ya, kemudian benda yang belum berlaku, itu yang membuatkan kita mudah rasa risau tu, rasa takut. Ya. Yang ini teknik yang kita nak ajar paling simple adalah mindfulness. Mindfulness tu nak membawa pemikiran kita dalam keadaan sekarang. Apa dia contoh dia? Saya boleh kata, okey, minta puan yang, siapa pakai tudung purple sama macam saya? Okey, puan belakang sekali lah. Puan ni. Okey, maaf puan, siapa ya? Tudung lilak-lilak sikit tu. Okey puan, ya, kalau saya minta, cuba puan sebutkan 5 perkara yang puan nampak di dalam dewan ni. Kawan-kawan. Pakaian, okey. Apa lagi? 5 ni, baru 2 ni. Ada encik-encik lelaki yang sedang berjalan tu. Lepas tu dia pergi ke sana. Okey, baru 3. Okey, 4 dah. Okey, satu lagi ni. Nampak saya. Itunya paling saya risau sekarang ni. Okey, puan, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Okey, itu antara teknik grounding juga, ya, yang boleh memberi kesedaran sensori kita untuk bawa kepada here and now dalam dewan sekarang ni. 5 benda yang saya nampak, 4 perkara yang saya boleh sentuh. Apa dia contoh? Ya, kerusi yang kita duduk, pakaian kita pakai, apa lagi? Tudung, okey, mungkin apa? Pen, saya boleh sentuh, kertas, telinga. Apa perkara yang saya boleh dengar sekarang ni dalam dewan ni? Okey, dengar suara saya. Siapa tak dengar suara saya, maksudnya berapa kali Jumaat je lagi. Okey. Okey, lepas tu apa lagi dia boleh dengar sekarang? Apa boleh kawan saya ni duduk sibuk juga bercakap, ya. Lepas tu apa dia lagi? Satu lagi, saya nak 3 tadi. Satu lagi, boleh dengar bunyi? Bunyi aircon, ya. Dua benda yang kita boleh bau. Carilah baunya kita suka. Perfume tadi kita ada pakai ke apa, ada minyak angin ke, ataupun apa-apa saja bau yang kita suka lah, yang selesa. Ya, kemudian satu lagi rasa. Ya, mungkin kita boleh minum air, ya. Makan apa yang kita suka, makan gula-gula ke apa dan sebagainya. So bila 5 sensori kita ni aktif tadi, perasan tak benda ni akan bawa diri kita untuk fokus pada waktu sekarang. Ini yang puan-puan boleh praktiskan. Daripada kadang kita overthinking tadi, fikir macam-macam, tak selesai-selesai pun masalah. Okay, kita nak bawa balik diri kita pada realiti, pada waktu sekarang. Boleh teknik grounding tu tadi, ya. Apa yang kita nampak, apa yang kita lihat. Apa yang kita nampak, apa yang kita lihat tu lah. Apa yang kita dengar, apa yang kita bau, ya, apa yang kita rasa, ya. Satu lagi, apa yang kita sentuh. Ya. So itu antara teknik mudah yang puan-puan boleh amalkan dengan teknik pernafasan tadi. Teknik pernafasan, kita bernafas ikut apa? Hidung. Tapi ada tak orang bernafas ikut mulut? Ada, ya, tak salah pun kan. Cuma yang saya nak minta puan-puan praktiskan, kalau panggil deep breathing ni, data pernafasan, saya cuba ni. Okey, cuba tarik nafas ikut hidung, tarik. 1, 2, 3, 4. Tahan nafas. 1, 2, 3, 4. Hembus nafas perlahan ikut mulut.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, macam saya buatlah 4, 4, 6 ke. Kadang-kadang ada saya punya passion, dia kata, Puan saya tak ingat lah nak kena kira tarik berapa, hembus berapa kan. Saya kata tak kisahlah, asalkan awak buat. Tapi sebaiknya buang nafas tu biar lebih panjang kiraan dia berbanding tarik nafas tu tadi. Okey, masa tarik nafas biar perut yang naik. Okey, bila buang nafas baru perut kita sedia kala lah. Tak jadi kurus dengan buang nafas saja. Okey. Okey, itu latihan pernafasan yang kita boleh amalkan. Okey, apa dia lagi? Kadang-kadang hidup kita ni tak boleh bersendirian. Kita perlu ada seperti sistem lah. Kita perlu ada juga, ada waktunya support group ke. Tu yang saya cakap tadi tu. Berjumpa, meluahkan pada orang yang kita percaya. Kalau kami ada juga yang kadang-kadang kita buat group counselling. Mungkin dia hadapi masalah yang simptom yang mungkin lebih kurang sama contohnya. Jadi kita buat teknik group counselling ni supaya dia rasa bukan saya saja bersendirian dalam menghadapi masalah ni. Kadang-kadang kita pun akan dapat input share knowledge daripada rakan kelompok kita juga macam tu. So sebab itu aktiviti-aktiviti lain termasuk spiritual kita punya ni pun kita sebagai konteks seorang Muslim, apa yang kita boleh buat? Solat, berdoa, zikir, baca Quran. Dan Muslim pun saya percaya dia ada juga amalan masing-masing Puan Hong kan. Antara amal doa-doa yang kita boleh amalkan. Siapa biasa dengar lagu nasyid ni? Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buh wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahril rijal. Maksudnya kita mohon doa, rasa sedih, gelisah, minta daripada rasa malas, daripada dianiaya oleh orang, maksudnya kita boleh mohon dengan Allah, insya-Allah, ini antara yang boleh memberi sumber kekuatan juga kepada diri kita. Okey, dah cukup masa kiranya. Cukup masa dah Puan? Ya Puan cukup. Puan dah kata cukup dah. Okey, insya-Allah mungkin kita akan sambung pada soalan seterusnya nantilah. Alright. So menarik Puan Farah tadi, antara teknik yang mudah yang grounding tu kan. Kalau kita tengok kawan kita lain macam kan, kita suruh dia sebut apa benda yang 5 perkara, tak payah 5, 3 pun boleh Puan Farah kan. Sekali kalau macam contoh tadi dia kata cuba apa yang dalam ni. Saya risau juga Puan yang di belakang tadi tu. Saya risau dia kata ada seorang duduk kat banting ke itu dia sixth sense itu kita tahu mungkin dia ada masalah ke kan. So bagus dah tahu teknik grounding dan juga apa yang kita boleh buat untuk dalam masa-masa tertentu kita boleh ambil masa untuk bernafas. Kita selalu lupa bernafas dengan betul, itu je. Dan kadang-kadang punca macam Puan Farah cakap tadi, bernafas ni sebenarnya adalah kalau kita bernafas dengan betul, dia boleh kurus sebenarnya. Jadi memang boleh kurus sebenarnya. Menurut saya pernah ada satu event dulu, dia kata bernafas dengan betul tu sebenarnya boleh kurus. Tapi jangan pula kita salahkan nafas saja makan tak ingat pukul 12 tadi. Okey, seterusnya Puan Hong. Kalau kita tengok tadi daripada Puan Farah, dia dah share secara yang mudah-mudah ni kan. Bagaimana pula macam aktiviti-aktiviti senaman ringan, rutin pemakanan yang sihat ke, ataupun sokongan sosial yang boleh membantu seseorang tu untuk recharge semula. Maknanya tambahan daripada Puan Farah tadi. Terima kasih kepada Puan Moderator. Okey, sebenarnya kita lah antara kita-kita ni. Okey. Kita punya minda, kita punya badan, kita tak sedar actually. Kita rasa penat. Betul tak? Kita penat lah, depan komputer tu mata pun tak boleh buka dah tapi masih lagi yang betul tak? Itu tanda-tanda untuk kita recharge. Okey. Lepas tu, okey, kita punya kehidupan penuh dengan apa? Duka cita. Betul tak? Macam-macam, betul tak? Okey. So tekanan kerja, tekanan apa lagi? Tekanan apa? Kewangan. Itu biasa. Itu biasa. Okey. So macam-macam, betul tak? So jadi bila kita rasa macam-macam, benda ni yang menyebabkan kita punya dalaman tu.
Dia boleh buat kita actually, kenapa ada orang kata, I tidur dah 10 jam lah tapi masih lagi letih. Kenapa? Sebab dia tak clear. Tadi dia nak reset, tapi dia tak habis lagi reset. Dia tak recharge. Kita punya badan ni, kita punya otak ni sebenarnya adalah macam bateri. Telefon tak cukup, tinggal 20% lah. Nak buat apa? Charge. Sama. Bila you rasa letih, you rasa mood down, actually itulah tanda-tanda untuk kita pergi recharge. Okay? Tadi kan cikgu-cikgu bagi tahu satu hari boleh jalan 10,000 langkah. Itu adalah aktiviti fizikal. That means you aktif. Okay, you aktif dalam you punya aktiviti harian. Okay. Tapi ini adalah tadi puan moderator ada cerita tentang senaman. Okay. Senaman ringan. Yang itu aktiviti harian tu tak kira senaman ringan. Okay? Kena ingat. Kadang-kadang kata, sudah laju dah jalan, sudah ni, sudah tu. Tapi itu tak membantu untuk kita recharge. Kita recharge kena macam mana? Ada yang nak kongsi? Healing. Healing macam mana? Nak healing macam mana? Cuci mata, sedihnya cuci mata je ke? Mas sekarang tak boleh beli lah. Mampu tengok je. Kan? Okey, kita jangan nak cerita benda ni. Kita sedih. Jadi pula kemurungan nanti. Okey, benda yang kita tak capai tu jangan pergi fikir. Itu yang menyebabkan kita murung. Okey, kita fikir benda yang kita boleh capai. Okey, contoh. Okey, senaman ringan yang kita boleh buat adalah di sekeliling rumah actually. Okey, 15 hingga 30 minit kita pergi jalan-jalan, tengok, pandang langit, pandang itu longkang, tengok ada ikan ke tak. Ya, betul. Tengok sikit itu rumput. Hilangkan stres. Betul. Bukan saya kata Okey, jap. Okey, ini adalah siapa yang cakap ni? Ini Harvard Medical School. Harvard Medical School dia cakap, dengar ni. Bukan saya cakap Okey, dia kata 15 hingga 30 minit sekiranya you buat senaman ringan, senaman sederhana je pun. Bukan suruh nak sampai naik bukit, berenang tak. Jalan saja. Jalan, tengok-tengok sikit, okey, pergi pantai, jalan dekat atas pasir. Okey, boleh buat apa? Dia kata boleh mengurangkan risiko kemurungan sehingga 30%. Itulah bila saya rasa stres. Tak tahulah itu gila punya kerja nak suruh saya buat. Okey, kerja gila nak suruh orang gila buat tak tahu itu kerja gila ke saya yang gila. Betul tak? Kan kadang-kadang sentiasa ada tiba-tiba ad hoc punya kerja. Betul tak? So, saya akan buat apa? Saya akan pergi mendaki gunung. Taklah, bukit je. Pergi naik bukit sikit. Naik bukit je. Orang naik bukit pakai 30 minit. Saya naik bukit 1 jam. 1 tahun. 1 jam. Kenapa? Sebab I small step je. Orang jalan, langkah besar. Saya tak. Saya langkah kecil je. Sebab jantung tak okey. Okey. Nafas nanti putus nafas pula. Tak boleh. So saya langkah kecil je. Okey, orang jalan besar, I jalan kecil je. Saya pakai 1 jam. Ada apa cerita nak saya sharing ke? Okey, lepas tu okey. Kita tengok. Apa lagi rasa boleh buat? Apa lagi boleh buat dekat rumah? Senang-senang je, tak payah pun nak jogging lah, nak apa, dah jalan je. 15. Masak bukan senaman ringan. Masak ini ada. Ini adalah pemakanan. Bila cerita masak, kita ada pemakanan. Okey, kalau pemakanan, kalau you kurang nutrisi seperti vitamin B, omega 3, okey, zat besi. Kalau you kurang benda-benda macam ni, you boleh menyebabkan you keletihan mental. Okey. Okey, I nak tanya. Biasa makan sarapan? Tak.
Makan ke tak? Siapa makan? Brunch. Brunch. Okey, pukul berapa? 8. Brunch pukul berapa? 10. 10. Okey, siapa makan pukul 8? 7:30. Sebelum 7:30. Oh, bangun pagi. Okey, pukul 10. Makan lagi. Oh, banyak makan ini. Ini jadi benda lain pula. Okey. Kepada yang ada makan sarapan, Tania. Okey, Tania, sebab you sudah ada satu pencapaian. Okey. Kepada yang tak makan sarapan. Okey. Ambil perhatian kepada orang yang tak makan tak. Yelah, sebab you all cakap, I pun tak tahu saya nak dengar ke, you nak cakap dengar. Okay. So, okay, kepada orang yang makan sarapan, tanya kepada you all. Sebab you all telah mencapai sesuatu. Nanti saya cerita. Okay, kepada yang tak makan sarapan, saya nak maklum. Okay, bahawa, bukan saya cakap Okay, dia kata, kalau you tak makan, okay, you punya pemakanan teratur, okay, tidak melangkau sarapan pagi, biasanya you boleh mempunyai tahap tumpuan dan mood yang lebih baik. Bagilah tepukan sikit kepada orang yang sentiasa makan pagi. Okay, so you punya mood akan baik, you punya tumpuan untuk kerja pun akan jadi bagus. Okay, ini kajian ni bukan saya cakap Universiti Melaya. Okey, dia sudah buat satu kajian bahawa belajar yang mengamalkan sarapan sehat menunjukkan peningkatan 20% dalam tumpuan dan kestabilan emosi berbanding dengan yang tidak bersarapan. Orang sebelah makan tak sarapan, tanya dia. Bila dia mood itu belum makan dulu. Okay, sudah 2 kan? Tadi adalah senaman ringan. Okay, satu lagi adalah kita kena makan dengan teratur dengan sarapan pagi. Okay, next adalah satu lagi benda yang free. Tadi Puan Farah pun sudah cerita. Apa yang free? Untuk sokongan sosial. Free sangat untuk kita recharge balik kita punya tenaga, untuk kita punya semangat. Okay? Bukan berbawang Jangan membawang menambah stres Okey, kita kena berbual. Berbual dengan orang yang kita boleh percayai. Ataupun kita buat me time. Okey? Ada tak buat me time? Ada. Tapi bukan masa untuk bawang Bukan masa untuk bawang Jangan membawang. Okey, bila kita me time, kita kena cerita apa? Kita enjoy the life. Okey, boleh cuci mata kan? Okey. Walaupun tak mampu, boleh lagi tengok. Okey? Lantai tu, okey. Kita sudah tengok, kita sudah ada view, boleh dah kumpul duit sikit. Okey? Bila capai, bolehlah hilangkan stres sebab sudah dapat beli. Okey? Okey, lepas tu apa lagi? Apa lagi? Selain pada me time, kita bersama dengan kawan-kawan, okey, adik keluarga kita berborak-borak sikit, ceritalah sikit. Macam saya bagi anak bercerita selepas dia balik saja sekolah, masuk rumah saja pintu belum buka lagi, panggil mama dah. Lepas tu dia bercerita macam itu M60 tau. Cerita je dia seorang, dia balik je terus kita makan dinner. So dia cerita habis okey, siap, cuci pinggan mangkuk semua tu, okey, stop. Itulah masa untuk dia bercerita, berbuah. Dihilangkan dia punya stres dekat sekolah. Okay, so saya kata okay, fine, ini adalah masa untuk you nak berberangai macam mana, you nak cerita apa, semua boleh. So bila habis sahaja dia siap semua, okay, dia pergi mandi, okay, itu time untuk rehat. So berbuah tu adalah sangat-sangat penting. Itulah saya kata kalau boleh kita semua perempuan kan, okay, malam-malam sekurang-kurangnya setiap malam 20 minit cakap dengan abang.
Abang tahu tak hari ni? Kena cakap dengan abang, you setiap hari kena bagi 20 minit kepada saya untuk saya berbuah. Lagi stres. Penting. Okay, penting satu untuk you recharge. Satu, okay. Satu lagi, bukan recharge untuk you punya badan, recharge untuk you punya relationship juga. Betul tak? Kita menimbulkan masalah dah sebab kita tak berkomunikasi. Betul tak? Macam kawan dengan kawan pun sama. Rakan dengan rakan pun sama. Okay, untuk kita nak recharge kita punya mental, recharge kita punya badan, kita cuba bercerita. Lepas bercerita, you akan rasa lega. Serius. Okay. So balik ni abang. Tak kisahlah siapa-siapa. Okay. Janji bercerita. Untuk satu hari kena cerita sikit. Okay. Katalah perempuan satu hari kena berapa perkataan keluar daripada mulut perempuan? Berapa ribu? Kan? Okay. So satu lagi, okay, selain pada berbual, okay, boleh join aktiviti sukarelawan. Okay, saya offer. Okay, ada KKM kita panggil apa tu? Kita ada satu pendekatan ialah My Champion. Benar dengar ke? My Champion. KRT? KRT, okay, KRT kombi. Tak benar. Okey, cuba buka My Sejahtera. Dalam My Sejahtera ada satu, My Champion. Okey, itu adalah pendekatan untuk apa tu KKM supaya komuniti boleh join aktiviti dekat KKM. Okey, untuk Kuantan, saya adalah penyelaras My Champion. Okey. Saya minggu lepas je baru bawa I punya My Champion. Siapa yang free, kita ada aktiviti dengan SFU Corp. Kita siap pergi melepaskan belakas. Kita siap pergi ke pantai Ralok nelayan tu, naik boat pergi ke seberang untuk kutip sampah. Yes, best. So jadi buka My Sejahtera, okay, terus daftar My Champion. So kita join benda-benda macam ni untuk kita recharge balik kita punya tenaga, kita punya minda, okay, kita jumpa dengan orang. Lepas tu I punya My Champion, dia bila join kita punya program, dapat pula cabutan bertuah, grand prize, TV 32 inci. Lepas tu yang sampai ke KL, dapat pula cabutan bertuah 3 hari 2 malam dekat Furama Hotel. So ini adalah semua benda-benda yang boleh recharge kita punya mental, kita punya kesihatan semua. Okay, so jadi untuk recharge, bukan setakat untuk rehat, bukan setakat untuk tidur, okey, ataupun nak cuti panjang semua tu tak ada masalah. Okey, sebenarnya inilah adalah nak recharge semula kita punya tubuh badan, okey, kita punya minda. Okey, yang penting adalah kita punya hubungan sosial diperkuatkan. Okey, jangan lupa balik ni abang. Okey, sekian, terima kasih. Saya rasa banyak yang berpengalaman. Kalau balik rumah kan, kita penat dah masak semua, dah makan kan, kita duduk pegang tangan suami, abang, peganglah. Okey, dengarlah ni, tadi ada apa jadi kat office. Cerita, tiba tak sampai berapa minit. Biasa tak? Pernah kena Itu normal lah kita pun kena faham lah suami kita kadang-kadang dia penat kan. Jadi kalau tak nak bagi sakit hati supaya tak terganggu mental, kita tanya dia, abang, hari ni hari Jumaat, saja je saya nak tanya, 1 ke 5 abang sayang berapa? Gitu. So dia mesti jawab 5 kan? Ataupun mungkin ada kadang-kadang dia, tak ada. Mungkin dia jawab 6 ke 7. So kita gunakan tu sebagai joke lah. Kalau dia kata memang dapat 2 tu, kita kena tanya, okey lah bang, tak apalah, saya terima je 2. Kenapa 2 tu? Kan? Tak apa, dalam hidup berumah tangga ke, ada yang mungkin tak kahwin lagi, ada yang tak kahwin lagi dalam dewan ni. Ada janganlah asyik bergaduh je Lepas tu kejap lagi gaduh, pergi post pula dekat dalam mana? TikTok, Facebook. Aku pegang tangan dia 5 minit, dia boleh tidur. Ambil pula gambar dia tengah tidur. Jangan jangan. Sebab itu semua akan mengganggu kita punya mental dan juga dari segi maruah kita lah akan tercalar kalau kita buat macam tu. Jangan cepat terpengaruh dengan social media Okey,
saya ingin kongsikan sedikit bagi pendidik masyarakat ataupun guru-guru kemas ni dan tenaga pengajar komuniti. Kita kena faham tentang peer problems. Apakah yang dimaksudkan dengan peer problems? Peer problems ni macam contohlah, sekarang kita selalu dengar tentang anak-anak kecil yang dibuli di sekolah. Anak-anak ni ada yang pandai bercakap. Kalau macam perempuan semua umur berapa agaknya anak-anak yang jaga tu? 456 kan? Okey, 456 ni dia memang dia tengah seronok kan? Dia pula zaman sekarang ni banyak tengok YouTube dan sebagainya. Kadang-kadang kita tanya dia ada berapa biji buah dekat atas tu? Oh, 5 apples. Dia lagi British daripada kita. Sebab dia dengar YouTube kan? Kadang-kadang dia cakap Arab ke ataupun kita tanya dalam bahasa lain kan? So kita kena kontrol anak-anak ini dan daripada start tadi reset, kita pergi kepada recharge kan. Saya rasa hari ini kita akan tahu bahawa intervensi awal tu sebenarnya sangat penting dan dia mesti bermula daripada diri kita sendiri, bukan orang lain. Kita mula dengan diri kita sendiri. Kita rasa kenapa orang tak suka kita. Saya rasa di kalangan wanita-wanita ni memang selalu yang menjadi masalah adalah macam Puan Farah cakap tadi, even Madam Hong cakap tadi, kita selalu menyalahkan diri kita sendiri. Baik, di peringkat keluarga, LPPKN memperkukuhkan sokongan melalui Indeks Kesejahteraan Keluargaan di mana mereka ada modul Family Psychological First Aid. Anda boleh pergilah, mungkin Kemas pun boleh berkolaborasi dengan LPPKN untuk buat intervention awal guru-guru yang mungkin ada masalah. Mungkin, yelah, cabaran masa kini tak sama macam dulu kan. Seterusnya, kita biasa tahu, kalau kita kata, aku nak berhenti kerja lah hari ni. Kalau baby boomers dulu, kalau dia bekerja, dia kerja lama tau. Kadang sampai bersara, dia bersara kerja tu je. Kalau kita pergi Gen X, dia mungkin 5 tahun, 6 tahun. Pergi Gen Y, Gen Z ni, dia kerja hari ni, esok dah tak kerja dah. Betul? Semalam kerja kat mana? Oh, saya pendidik masyarakat di Paya Besar. Lusa jumpa dia. Macam pernah jumpa kan? Kerja kat mana? Oh, saya dah tak kerja dekat Paya Besar dah. Saya kerja sebagai pendidik masyarakat di tempat lain. Itu okey lagi. Kadang-kadang saya tak kerja dah, saya jadi influencer. Contoh. Okay? Agaknya lah, kenapa benda ni terjadi? Selalunya sebab ada kes-kes bully. Kadang muka baik je kan? Yang kuat bercakap tu paling kuat bully tu. Siapa cakap dia kuat bully. Kita nak tanyalah dengan Puan Farah apakah sebenarnya ciri-ciri yang kita kena ada ataupun kita cakap daya tahan atau resilience yang perlu ada dalam wanita-wanita ataupun jejaka-jejaka yang dalam ni supaya kita, setiap individu tu dia boleh rise mula dengan lebih kuat dan lebih positif. Silakan Puan Farah. Okey, terima kasih Puan Raza. Okey, kalau soalan tadi iaitu untuk membina resilient. Apa dia tadi resilient? Daya tahan. Daya tahan kan. Jadi bila kita kata nak membentuk daya tahan ni, saya ada 4 tips yang kita boleh gunakan, iaitu kita perlu bina dulu asas diri. Kalau orang Pahang dia kata yang pertama adalah aware of self. Self awareness lah. Dia perlu tahu dulu diri dia. Sebab bila kita kenal diri kita, baru kita boleh memberi respon yang baik. Sebab kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang aku rasa sebenarnya ni. Aku okey ke tak okey? Ataupun dia selalu kata okey, tapi sebenarnya dia tak okey. Sebab tu kita ada juga tagline is okay, not to be okay. Is okay sebenarnya kalau kita tak okey. Sebab fitrah kita sebagai manusia, kita tetap ada perasaan sedih, macam tadi tu. Kita tetap ada rasa nak marah. Kaunselor pun, pegawai psikologi ada rasa nak marah tak? Ada, bobok lah kalau tak faham tu. Contohnya tak ada perasaan tu, contoh dia. Tapi bila kita aware, kita tahu keadaan diri kita, kita kontrol lah dengan cara yang lebih baik. Sebab itu kita kena tahu diri kita. Saya rasa nak marah sebab tadi kena marah.
Contoh. Jadi kita tahu tadi, emosi itu tercetus sebab ada sesuatu yang berlaku pada diri kita. Ya, yang rasa kosong tu tadi tu, yang sampai tak ada rasa apa-apa. Yang itu yang kita cuba kalau boleh hindarkanlah ya simptom-simptom tu, sebab kita nak kenal dulu diri kita ni macam mana. Okey, yang kedua, S. Ya, tadi kan saya kata asas, ya. A, aware. Yang kedua ni C, with reason. Iaitu kita melihat sesuatu itu dalam keadaan yang rasional. Kita nak ada pemikiran yang positif lah, pemikiran yang rasional ni tadi, di mana kita tak panik bila ada ujian, bila ada masalah, bila ada stres. Kita melihat sesuatu tu dari kaca mata yang dalam keadaan yang baik lah. Sebab kalau dalam keadaan kita stres ni, ini yang kadang-kadang prefrontal, bahagian otak kita ni yang untuk urus bahagian rasional, lambat bertindak sebab dia akan pergi mengikut emosi dahulu. So bila kita bertenang, kita dah buat latihan pernafasan tadi, ya, sistem saraf kita dah okey, itu akan membantu kita untuk berfikir dengan keadaan yang lebih baik, ya. So tindakan kita pun akan lebih positif lah, ya. Tu dalam kadang-kadang bila macam contoh kita nak mengawal marah, ada juga teknik kami ajar, ingat lampu traffic light. Traffic light yang pertama lampu apa atas sekali tu? Merah. Okey, bila merah bermaksud berhenti. Stop dulu dari fikir, bukan daripada cakap, bukan daripada buat apa-apa. Stop dulu, itu yang paling utama. Okey, dah tahu, dah ambil masa untuk stop. Lampu kedua lampu apa? Kuning. Lampu kuning ni untuk kita kalau kat atas jalan raya nampak lampu oranye biasanya sama ada laju ataupun sepatutnya bersedia untuk berhenti lah, ya. Tapi dalam keadaan ni kita nak sebenarnya time ni lah kita ambil nafas untuk bertenang. Apabila kita laksanakan, ya, kekuatan spiritual ini juga kepada dalam diri kita, ini pun akan membentuk resilient dalam diri kita lah, ya. Padanya mereka non-Muslim pun, ya, biasanya bila kita tahu nilai yang kita pegang dalam hidup kita, kita tahu apa yang kita nak dalam hidup ni, ini juga adalah sebagai langkah untuk terus kita jalankan teruskan kita punya proses kehidupan ni. Kalau contoh, hari ni saya bangun tidur, kalau kita fikir kita nak buat apa, automatik kita akan contoh hari ni, hari Isnin, saya kena pergi kerja. Nak tak nak, macam tadilah, mungkin rasa stres dan sebagainya, tapi tadi disebabkan kerana kita masih lagi memegang title sebagai pekerja, jadi saya perlu pergi kerja. Kan? Itu juga adalah salah satu faktor yang memberi pendorong kepada kita untuk bangkit juga. Berbanding kalau kita langsung tak tahu apa-apa tujuan dalam hidup kita ni. Itu yang tapi it's okay kalau kita tahu tujuan. Hidup ini bukan semestinya lurus, ya, pasti ada ujian tu tadi, ya. Tapi dalam kita menempuh ujian tu tadi, itulah perjalanan, itulah proses dia dalam membentuk resilient, ya. Itulah dalam proses kita nak jadi kuat, nak jadi hebat tu, ya, dia dah melalui berbagai pengalaman-pengalaman hidup yang sebelum ni yang berbentuk diri dia untuk jadi lebih kuat tu tadi, ya. Dia belajar untuk jadi lebih baik, lebih bijak, belajar untuk buat keputusan yang lebih rasional, ya. Itu pentingnya bila kita tahu tujuan ataupun makna dalam kehidupan kita. Alright, mungkin saya kembalikan kepada Puan Moderator lah, Puan Roza kita. Baik. Kalau dilihat tadi ada beberapa perkara yang kita memang daripada awal tu sampailah ke resilience tu kan, tips-tips yang diberi oleh Puan Farah. Seterusnya saya rasa teruskan dengan Puan Madam Hong. Agak-agaknya lah kan, kebanyakan kita ni semasa PKP tu yang banyak baru kita sedar kan, perkara-perkara yang dulu aku tak tahu, dulu aku tak perasan, dulu takut pegang komputer, takut pegang mouse kan. Takut pegang mouse. Macam mana tu? Cikgu takut pegang mouse. Sebab sebenarnya macam saya sendiri terlibat dengan beberapa research.
Antaranya kita kaji wanita-wanita di negeri Pahang, guru-guru, antara faktor mereka berhenti kerja awal ialah mereka takut kepada teknologi waktu itu. 2020, 2021, 22. Tapi alhamdulillah selepas pandemik tu dah makin orang kata berkurangan, balik kerja, barulah mereka aware sebab digitalization bahasa Inggerisnya, bahasa Melayunya digitalisasi. Lantaklah. Digitalization tu berlaku, jadi semua orang tahu kena pandai guna phone, kena pandai guna komputer kan. Itu bukan satu ketakutan yang utama. Kalau nak diikutkan, ramai juga saya rasa, boleh tak saya nak tahu, dalam dewan ni ada ke alumni ataupun pelajar OEM boleh angkat tangan tak? Ada? Berapa orang? Saya nak bagi hadiah ni, tak angkat tangan tak dapat hadiah. Cakap dengan moderator, dengan panel. Okey, bagi mereka yang angkat tangan tadi, bolehlah nanti pergi ke belakang tu, kita bagi sedikit souvenir sebagai tanda orang kata sokongan, sokongan sebagai apa tadi? Kita kena ada kawan kan? Support system. Yang belum lagi menjadi student OUM ke, belajar ke, tak kisahlah mana-mana universiti pun, boleh je jenguk-jenguk kat belakang. Begitu juga di KPJ. Saya nak beritahu lagi sekali, jangan lepaskan peluang untuk tengok, semak anda punya kesihatan dan sebagainya. Sekarang berbalik kepada Madam Hong. Agak-agaknya, apa cara mereka boleh bangkit dengan menggunakan apa-apa cara sekalipun lah untuk mental fitness mereka selepas PKP yang berlaku ni. Okey. Terima kasih kepada Puan Moderator. Okey. So soalan yang Puan Moderator adalah tanya macam mana kita nak membantu mereka bangkit semula. Okey. Tadi kita sudah cerita tentang reset dengan recharge. Okey. Reset dengan recharge ni kita more to individual. Okey, macam mana? Okey, kita punya community. Macam mana dengan KKM? Macam mana dengan majikan? Okey, majikan kemas. Okey. Tengok I bagi hint sikit supaya dia dengar Okay. So macam mana kita nak rise? Okay, tadi untuk kita sendiri. Tapi ini adalah rise untuk saya rasa kita kena berganding bahu. Okay, untuk KKM sahaja buat, untuk kesihatan mental tak lepas. Majikan kena tolong. Okay, community you all kena tolong. Okay, tolong macam mana? Okay, contoh. Okay, contoh kita boleh buat apa? Okey, contoh macam tadi segi saya dululah. Okey, dari pihak KKM, apa yang kita boleh buat? Kita boleh kita boleh buat macam-macam kempen. Okey, contoh minda sehat di tempat kerja. Okey, kita boleh buat apa lagi? Kita boleh macam CBA. Okey, CBA ada akrab. Rakam pembimbing perkhidmatan awam. Saya adalah akrab. Okey, kalau ada apa boleh cari saya. Okey, kadang-kadang contohlah macam ni. Bila jumpa dengan kaunselor, you all malu. Takut orang stigma, cakap you gila. Betul tak? So jumpa akrab tak apa. Jumpa akrab kita borak-borak, okey, serta. Okey, ini adalah benda yang KKM boleh buat. Kita train lebih ramai. Itulah kita ambil lebih ramai kaunselor. Okey, kita train, saya bukan kaunselor, okey, tapi dia train saya, jadi kita boleh membantu kita punya staff-staff yang ada apa panggil kemurungan ringan, kan ada moody kan, ada hari-hari kita bad mood kan, so jadi kita memainkan peranan, okey, okey, lepas tu untuk majikan kita nak buat apa, nak suruh majikan buat apa untuk supaya you all boleh raise, apa nak buat? Bolehlah, kalau boleh membenarkan work from home. Betul tak? Bolehlah buat apa tu? Waktu kerja fleksibel. I sangat-sangat bersyukur kerajaan bagi masa sekarang fleksibel ada WP 1, 2, 3. Betul tak? Okey. So saya bersyukur sangat. Saya Kuantan pekan berulang 5 tahun. Mula-mula dia tak ada waktu fleksibel. Okey, tak bolehlah kata pukul berapa you masuk, pukul 8 you balik pukul 5. So sekarang sebelum pukul 9 you sampai, you baliklah ikut cukup 9 jam you balik. Okey, saya sangat bersyukur sangat sebab biasalah kan Kuantan pekan 1 jam. Okey, kadang-kadang anak meragam, moody, lambat bangun, tak cukup tidur. Kan?
Okay, so bila dia buat polisi fleksibel waktu ni, saya tak rasa kejar-kejar. Kalau tidak, faham-faham je lah jalan bekan kan. Tekan minyak tu, tak ada dah break. Sebab nak kejar masa supaya kita punya pangkat tak merah. So bila dia fleksibel macam ni, okay. So saya kadang-kadang kita datang bukan lewat pun 8.15, tapi kita punya WP is pukul 8. So itu sudah lewat lah kan. So bila fleksibel macam ni, so senang. 8.15, so nanti saya balik 5.15. So memudahkan. Okay, lepas tu apa lagi? Kenalah sediakan ruang rehat mental. Okay, ruang apa panggil? Ruang rehat mental. Setiap apa tu you punya tadika ada bilik untuk healing-healing, rehat-rehat, tidur-tidur. Okey tak? Okey tak? Makcik ada dengar ke? Tak dengar. Okey. Okey, kita sampaikan. Ada nanti orang akan sampaikan. Okey, lepas tu last sekali adalah community. Okey, kita sebagai komuniti, kita adalah salah seorang dalam komuniti. Apa yang kita boleh buat? Contoh kan, tadi ada karate kan, ada taman kan, ada AJK taman kan. Okey, so cubalah buat sesuatu. Contoh, buatlah fun run dekat taman. Buatlah gotong royong di kampung. So kita mengkumpulkan kita punya kawan-kawan, jiran-jiran. So mereka boleh ada tempat. Okey, ada orang yang macam warga emas, dia tak boleh keluar, tak boleh pergi jauh. Macam you bolehlah cuci-cuci mata kan. Boleh pergi tengok benda yang tak capai tu, tak mampu tu, boleh tengok-tengok kan, intai-intai kan. Tapi warga emas macam mana? Dia tak ada tempat nak pergi, betul tak? Mungkin dia duduk seseorang. Bila komuniti dia buat aktiviti-aktiviti macam ni, dia bolehlah bangkit semula. Betul tak? Bila ada gotong royong, you apa-apa, mestilah masak-masak kan? Orang yang tak boleh buat tu, masak-masak tu dia buatlah masak-masak. Bila masak perlulah orang potong sayur lah, boleh goreng-goreng semua benda dia boleh tolong buat. Itulah kita punya peranan untuk meraiskan kita punya komuniti. Okay, so siapa yang perlu kena bahu sama? Bukan saja kerajaan, bukan saja majikan, komuniti sekali. So 3 pihak sekali. Okay, so jadi pesanan saya lah, okay, kesedaran untuk mental fitness ni bukan setakat tahu apa itu stres, okay, tetapi you kena berani menjaga diri. Kena berani bangun cakap, I hari ni tak okay, hari ni I stres. Jangan cakap dengan I saya moody ni. Okay, cerita, cakap dengan kawan, rupanya dia moody, esok baru kita cerita, hari ni jangan cerita. Okay, lepas apa lagi? Mencari bantuan. Okey, jangan senyap sendiri, betul tak? Nanti lepas Puan Fahan banyak klien jangan marah saya. Okey, lepas tu apa lagi? Menyokong. Okey, kita menyokong orang lain. Okey, kita jangan menghukum orang, jangan menghakimi orang. Okey, kita membantu. Tengok ada orang susah, ada something, kita tolong sikit. Okey, lepas tu apa lagi? Inilah budaya yang kita nak. Okey, budaya yang kita boleh bangkit di Malaysia adalah kita nak komuniti yang sehat. Okey, kita nak komuniti yang kuat, minda dengan jiwa yang lembut. Boleh? Terima kasih. Terima kasih Madam Hong. Banyak tu dibagi tu. Tapi saya rasa daripada mula kita dah diagnose tadi kan, daripada reset pergi kepada recharge, pergi kepada rise. Saya rasa antara satu soalan yang penting yang mereka nak tanya, yang mula-mula tak mengaku tadi tu, yang suruh angkat tangan tu, dia rasa macam rasanya kena jumpa Puan Farah lepas ni. Agak-agaknya boleh tak Puan Farah cerita sikit, apakah prosedur yang boleh diambil ataupun macam mana mereka nak kenal pasti mereka boleh jumpa dengan orang seperti Puan Farah? Okey, secara ringkasnya tuan-tuan puan-puan, bila nak dapatkan bantuan perkhidmatan kami, psikologi kaunseling ataupun kaunselor di klinik kesihatan, ataupun tuan-tuan puan-puan rasa macam saya nak jumpa psikiatris, peringkat awal memang tuan-tuan puan-puan perlu pergi ke klinik kesihatan yang berdekatan dan berjumpa dahulu dengan doktor. Macam biasa kita demam sakit tu nak pergi jumpa doktor, mula-mula pergi dahulu kat situ jumpa doktor dan doktor akan buat assessment lah. Ataupun boleh juga kata saya nak buat saringan kesihatan mental. Dekat klinik bila tuan-tuan puan-puan cakap macam tu, benda tu bukan pelik ya.
Memang itu adalah prosedur kami dan memang ada pemboran saringan tu yang kita akan sediakan untuk tuan-tuan puan-puan terus buatlah ketika datang ke klinik kesihatan ya. Bila doktor buat assessment, doktor akan nilailah, ada mungkin yang doktor akan rujuk kepada kami pegawai psikologi ya. Maksudnya klien kami, pesakit kami adalah mereka yang dirujuk oleh doktor di klinik lah. Kemudian bila jumpa kami, barulah kita akan buat sesi kaunseling dan jika ada rasanya kami perlu rujuk ke doktor pakar kami dulu, iaitu doktor pakar keluarga. Dekat klinik kesihatan pun ada doktor pakar keluarga. Doktor pun akan lihat juga ya sesetengah kes dan jika perlu kami rujuk ke hospital, doktor akan buat pula rujukan ke hospital untuk rujuk kepada doktor psikiatris lah. Ataupun juga psikologi klinikal. Itu ada beza juga dekat situ ya, perkhidmatan-perkhidmatan. Jadi tuan-tuan puan-puan, yang untuk dapatkan bantuan awal, berjumpalah dengan kami dahulu di klinik kesihatan ni. Ya, ada simptom tadi, tanda-tanda sikit ataupun saya tak ada apa pun tapi nak cari orang nak bercerita. Tak apa, jumpalah kami juga ya. Cuma kadang-kadang kena bersabar sikitlah nak tunggu ataupun dapatkan tarikh temu janji tu. Alright. Okey, terima kasih. Saya dah tahu kan nak cari kat mana ataupun ada tambahan Madam Wong nak tambah, nak share? Okay, actually sekarang dekat My Sejahtera dia pun sudah ada satu saringan minta sihat. You boleh cuba buat dekat My Sejahtera. Download balik My Sejahtera and then check ada saringan. Dah berkarat dah My Sejahtera dia orang tu. Oh tidak, tak boleh. Sekarang jadi memang boleh My buka semula. Okey, untuk maklumat My Sejahtera memang kena install balik sebab sekarang KKM memang fully use untuk My Sejahtera tu. You nak appointment gigi, appointment TCA semua tu memang menggunakan My Sejahtera. Okey. Lepas tu satu lagi mungkin kadang-kadang takut macam tak nak jumpa. Okey. Sebenarnya banyak je tempat-tempat yang you all boleh cari. Okey, macam contoh saya adalah ada akrab, saya adalah pengamah ekspresi art terapi. Saya sentiasa ada session sesi bersama dengan belajar, sesi dengan penjawat awam. Okey, so jadi you all boleh je kemas, boleh je jemput, kita bagi perkhidmatan. Kita ajar macam mana buat ekspresi art terapi, macam mana I buat rawat diri. So saya harap I punya teknik ni boleh ajar kepada semua orang boleh merawat diri sendiri. Sekurang-kurangnya bila kita temu down ataupun ada rasa something yang tak okey, you buat dulu. You buat sendiri dulu, lepas tu you tengok boleh tak hilang. Kalau tak boleh hilang, barulah kita mencari pendekatan lain. Kan? Okey. Terima kasih. Menarik. Jadi anda dah kenal dua orang ni yang penting ni Selama ni kita tidur tak cukup lah, lepas tu rasa rendah diri, rasa tak berguna ke apa. Kita dah tahu dah. Tapi ada satu lagi saya nak share kepada semua yang ada petang ni. Anda boleh juga kalau ada masalah ataupun macam tadilah nak bercakap ke, ada satu talian. Nama talian ni talian Hill. Boleh save lah dekat telefon Talian ni nombor dia 15555. Ni bukan Shopee ni Shopee untuk minda kita. 15555 talian Hill. Anda boleh simpan dan kalau ada rasa memerlukan nasihat ataupun consultation, boleh contact nombor ni 8 pagi. 8 pagi sampai pukul 12 setengah malam. Kalau call 12.31 dia tak angkat. Okey. Baik, saya rasa di akhir ni, pada petang ini, forum ini telah memberikan satu ruang kesedaran dan juga informasi yang sangat banyak dan anda boleh mendapat satu refleksi yang sangat baik tentang pentingnya kesihatan mental dan mesti bermula daripada diri anda sendiri sebelum anda menjadi seorang pendidik masyarakat yang bagus dan memberikan dan membentuk generasi masa akan datang. Jadi melalui perkongsian dua pegawai psikologi kaunseling dan pegawai pendidikan kesihatan daripada PKD, ada dua lah satu klinik kesihatan dan satu lagi daripada mana tadi? PKD lah, samalah. Anda telah diberikan peluang untuk reset, recharge dan rise. Saya rasa saya nak buka soalan. Ada soalan nak tanya? Sebab saya tahu orang Pahang ni dia pemalu. Dia macam lagu Roslan Madun dia malu sangat lemak manis. Lemak yang manis tak apa, jangan lemak yang lebih tu. Okey, kalau ada sebarang persoalan boleh je WhatsApp kepada Cik Mus mungkin
kita akan cuba selesaikan soalan-soalan tu sebab pemalu tadi kan. Dan kita akan cuba tanyakanlah kepada dua panel ni untuk hari ni ataupun esok lah sebab mereka pun sibuk juga. Dan kita akan buka soalan tu ataupun kejap lagi masa diturun daripada pentas boleh je bertanya dengan mereka. Baik, forum ini diharapkan juga memberikan kesedaran kepada anda semua. Paling penting anda ada motivasi yang lebih baik pada masa akan datang kerana apabila kita ada minda yang sangat positif, kita ada attitude yang bagus dan mungkin tadi kita kata Kemas mungkin akan sediakan tempat untuk berehat. Jangan pula nanti ada kawan-kawan pergi dekat tempat berehat tu pergi masuk dalam TikTok ambil tu mental 1, mental 2. Jangan buat macam tu okey. Kita harap dengan ilmu dan kesedaran ini akan memberikan anda satu manfaat dan menjadi ejen perubahan di komuniti masing-masing. Sebagai penutup saya ingin berpantun sedikit. Berseri Dewan petang nan hening, ilmu dikongsi hati terubat. Mental fit dijaga, semangat terbit bersaing. Bangkit bersama membina masyarakat sihat. Semoga wacana ini akan memberi satu motivasi sebenar untuk kita bantu diri. Terima kasih kepada para panel sekali lagi, Miss Hong dan juga Puan Farah dan juga kepada semua hadirin. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut laporan World Health Organization WHO pada tahun ini, pada 30 September sebenarnya secara global hampir satu daripada 7 orang pada tahun 2021 dikatakan hidup dengan gangguan mental. Tanda-tanda kesihatan mental tu apa dia? Apa yang tergambar, terbayang dalam fikiran kita bila orang kata ada masalah kesihatan mental? Biasanya orang cakap apa? Gila. Apa ni, tak siuman tapi sebenarnya kita perlu bezakan apa itu kesihatan mental dengan apa dia penyakit mental. Okey, kalau seseorang tu tidur kurang daripada 6 jam. Okey, 6 jam semua orang tak kurang kurang daripada 6 termasuk saya sebenarnya. Okey, mempunyai risiko 2 kali ganda mengalami keresahan dan kemurungan. Betul tak?